Hi all, welcome to Teacher Narin's channel, Simply Biology. Pada hari ini untuk membincangkan bab 2 iaitu pergerakan dan sokongan, dan secara spesifiknya subtopik 2.2 iaitu menghargai sistem otot rangka yang sihat. Pada topik ini, pada akhir pelajaran, kita akan dapat mengetahui cara-cara bagaimana kita hendak memelihara sistem otot rangka manusia dengan baik supaya kita dapat hidup dengan selesa. Untuk permulaan kita lihat apakah fungsi sistem otot rangka. Seperti yang kita tahu, sistem otot rangka adalah memberikan perlindungan kepada kita. Sebagai contoh, kalau kita lihat sangkar tulang rusuk memberikan perlindungan kepada organ-organ dalaman yang berada di sana seperti jantung, peparu dan sebagainya. Fungsi yang kedua, sistem otot rangka adalah sebagai sokongan mekanikal. Seperti contoh, turus tulang belakang kita akan memberikan kita sokongan mekanikal supaya kita boleh bergerak dan berdiri dengan tegak. Dan seterusnya, sistem otot rangka juga adalah membantu kita untuk bergerak dan menjalankan pelbagai aktiviti dalam kehidupan semula jadi. Seterusnya kita lihat apakah yang akan berlaku jika sistem otot rangka kita cedera. Jika otot rangka cedera, apa yang mungkin berlaku adalah pergerakan kita akan terjejas. Sebagai contoh, jika kaki kita cedera, kita mungkin tidak dapat berjalan dengan baik. So you might probably be limping. If something goes wrong with your leg, same if something goes wrong with your backbone, you will not be able to walk properly. Alright? Seterusnya, of course, jika sistem otot rangka kita cedera, kita akan merasa kesakitan yang teramat sangat. Dan seterusnya, of course, kita akan juga merasa ketidakselesaan dan proses fisiologi kita akan terganggu, iaitu mungkin proses pernafasan tidak dapat berlaku dengan betul dan juga proses pencernaan. Jadi, adakah cara-cara bagaimana kita boleh memelihara sistem otot rangka kita supaya sentiasa sihat? Ada beberapa cara yang boleh kita ikuti. Kita lihat cara yang pertama adalah gizi pemakanan yang seimbang. Jadi kita harus makan makanan yang seimbang seperti yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Itu adalah cara pertama. Jadi jaga pemakanan kita. Cara kedua adalah amalan posture yang betul, iaitu posture semasa kita duduk, posture semasa kita berjalan, berdiri, mengangkat barang dan sebagainya. Cara ketiga adalah pakaian yang kita pakai ataupun kasut yang kita pakai. Alright? Dan cara keempat adalah teknik senaman yang betul. Kita lihat. Kita lihat cara pertama iaitu pemakanan yang seimbang. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar rajah yang menunjukkan a balanced diet ataupun gizi pemakanan yang seimbang. Kalau kita lihat di sini ada sayur-sayuran iaitu brokoli, beans, ada kacang, badam, ada telur, ada seafood di sini, alright? Ada sayur-sayuran, alright? Seterusnya kalau kita lihat apakah pemakanan yang seimbang, kita haruslah makan makanan yang kaya dengan protein, vitamin A, C dan D. Banyak buah-buahan. That means kita kena amalkan mengambil banyak buah-buahan, right? Makanan yang kaya dengan kalsium, fosforus dan besi. Ayam, seafood dan soya bean ataupun kacang soya, tahu dan sebagainya adalah kaya dengan fosforus. Jadi kalau kita makan makanan yang kaya dengan fosforus, besi, kalsium, ini dapat membina tulang yang kuat. Dan tulang yang kuat membina jisim tulang yang tinggi dan ini dapatlah mengelakkan penyakit osteoporosis. Dan seterusnya dapat menjaga sistem otot rangka kita untuk menjadi sihat. Seterusnya kita lihat ini adalah pemakanan yang seimbang juga. Kalau kita lihat di sini, apakah yang harus kita elakkan? Kita harus mengurangkan pengambilan alkohol kerana alkohol dapat mengurangkan penyerapan kalsium ke dalam badan. Kalau kalsium kurang ke dalam badan, tulang akan menjadi rapuh dan terjadilah penyakit osteoporosis dan sebagainya.
Seterusnya, postur tubuh badan yang betul. Okey, apakah postur tubuh badan yang betul? Postur yang betul dapat membantu menyokong badan kita dengan sempurna. Alright? Okey. Seterusnya, kalau kita lihat di sini, postur tubuh badan yang salah. Okey, apakah postur tubuh badan yang salah? Okey, postur tubuh badan yang salah, apakah ya kesannya? Ianya akan memberi tekanan ke atas turus vertebra dan otot kita dan mengganggu fungsi otot dalaman. Okey, dan seterusnya, badan cepat berasa letih dan kelesuan otot di bahagian otot dan punggung. Okey, maknanya kita akan memang berasa sakit. Okey, apakah postur yang betul semasa kita berjalan? Alright, postur yang betul semasa kita berjalan adalah badan kita dan kepala kita haruslah tegak. Okay, that means you look straight forward. Mata memandang ke hadapan dan bukan ke bawah. Right? Dan semasa berjalan, badan harus tegak supaya berat badan disokong kedua kaki. Alright, kita haruslah bergerak berdiri supaya berat badan kita disokong oleh kedua kaki dan bukan hanya satu kaki sahaja. Right? Okay. Paksi dari kepala ke kaki berada pada satu garisan yang tegak. Ini adalah postur jalan yang betul. Jadi make sure selepas ini bila kita nak berjalan, make sure kita berjalan dengan badan dan kepala kita tegak, mata memandang ke hadapan dan bukan ke bawah, dan make sure berat badan kita disokong oleh kedua-dua belah tapak kaki kita. Okay. Alright. Seterusnya kalau kita lihat di sini, apakah postur yang betul semasa kita duduk? Okay. Semasa kita duduk, postur yang betul adalah di mana belakang badan kita haruslah bersandar pada kerusi seperti yang boleh kita lihat di dua gambar pertama. Okay. Dan paksi dari kepala hingga ke pinggang haruslah bersudut tegak dengan paksi dari punggung ke lutut. Okay. Itu adalah seeloknya. Okay. Paksi dari kepala hingga ke pinggang haruslah bersudut tegak dengan paksi dari punggung ke lutut. So di sini kita nampak ada segi, ada sudut tegak di sini pun sama sudut tegak. So seeloknya itu adalah cara seeloknya, okay? Cara postur yang baik untuk kita duduk. Dan jangan duduk membungkuk. Bila kita duduk membungkuk, apa yang berlaku adalah ruang abdomen di mana organ-organ kita berada akan menjadi semakin sempit dan memberikan tekanan kepada organ-organ dalaman. Okey. Semasa kita nak mengangkat barang, apakah cara yang paling elok untuk mengangkat barang? Okey, mengangkat objek yang berat. Semasa mengangkat objek yang berat dari lantai, bahagian toraks dan abdomen haruslah berada dalam keadaan yang tegak. Toraks dan abdomen berada dalam keadaan yang tegak. Maknanya, bila kita nak mengangkat barang, kita tidak boleh membungkuk daripada atas. Kamu haruslah duduk di bawah, iaitu squat down, and then terus mengangkat objek itu daripada bawah. Dan ini akan memberikan tekanan yang kurang kepada turus vertebra kita. Okey. Jangan membungkuk semasa mengangkat berat dari lantai. Alright. Seterusnya, kalau kita lihat, semasa bersenam pun ada teknik-teknik yang betul. Okay, semasa bersenam, kita haruslah memakai pakaian yang longgar, okay, supaya udara boleh keluar masuk dengan senang. Sebab pakaian yang ketat akan menghadkan pergerakan kita dan juga memberi tekanan yang berlebihan terhadap otot dan organ badan. Okey. Alright. Seterusnya, apabila kita memakai kasut tumit tinggi, apakah yang berlaku? Kasut tumit tinggi, bila kita lihat gambar raja yang ada di sini, lihat badan wanita ini. Kasut ni tinggi dan badan wanita ini membungkuk ke depan. Jadi, apakah yang akan berlaku adalah ini akan menyebabkan pusat graviti badan kita beralih dan tubuh akan condong ke hadapan untuk mengimbangkan berat badan seperti yang boleh kita lihat di sini, dan seterusnya turus vertebra akan menjadi sengit dan mungkin akan menyebabkan skoliosis. Okay, selepas beberapa lama kalau kita selalu memakai kasut tumit tinggi. Alright.
Okey, kita lihat teknik seterusnya iaitu senaman. Okey, senaman yang betul dapat mengekalkan ketumpatan tulang kita dan juga mengelakkan diri kita daripada osteoporosis. Dan seterusnya, kita haruslah mengamalkan teknik senaman yang betul dan selamat. Dan of course, jangan lupa aktiviti memanaskan badan adalah sangat penting supaya kita dapat mengelakkan daripada kecederaan. Okey, dan akhir sekali itulah perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi video yang seterusnya. Okay, thank you. See you in my next video. Bye guys.